Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama selamanya sama-samalah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi peluang untuk kita meneruskan kehidupan kita, meneruskan amal ibadat kita, meneruskan perjalanan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, InsyaAllah pada hari ini kita akan kongsikan bersama berkenaan dengan apa yang dikatakan sebagai persiapan kita, isti'dad kita nak menuju ataupun kita nak mencari malam Lailatul Qadar, yang mana pada malam ini Allah Ta'ala telah sebut, Allah Ta'ala telah datangkan kepada kita dalil daripada surah Al-Qadar berkenaan dengan betapa besarnya, betapa afdalnya, betapa menariknya balasan pahala ataupun ganjaran orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut daripada surah Al-Qadar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan apakah jalannya engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran pada malam Lailatul Qadar itu? Maka Allah Ta'ala sebut lagi, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Sesungguhnya Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Maka pada malam itu diturunkan para malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk membawa segala perkara yang ditakdirkan berlakunya pada tahun berikut. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka sejahteralah pada malam yang berkat itu hinggalah terbit fajar. Itulah dia satu dalil yang menceritakan kepada kita daripada kelebihan ataupun fadilat pada malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita kena ingat bahawa kena ada persediaan, kena ada isti'dad kita bagi kita nak menyambut pada malam yang amat gemilang itu. Maka beberapa tip ingin saya kongsikan bersama tuan-tuan. Pertama sekali, bila mana kita nak berhadapan dengan malam Lailatul Qadar, yang pertama sekali kita kena bersihkan diri kita. Kita kena sucikan jiwa kita daripada dosa. Sebab itulah diberi peluang kepada kita daripada awal Ramadan hinggalah kepada pertengahan Ramadan itu, kita peluang kita untuk kita membersihkan diri kita. Kita minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana kata ulama, tidak adalah kita tidak akan dapat pada Lailatul Qadar itu jika kita tidak ada mujahadah, tidak ada komitmen, tidak ada apa yang dikatakan sebagai usaha kita nak menyediakan diri kita dalam keadaan terbaik sebelum kita berhadapan dengan malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, step yang kedua ataupun perkara yang kedua perlu kita lakukan sebelum kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, apa dia tuan-tuan? Yang kedua, kita kena banyakkan berdoa dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana kita nak menyucikan diri kita, kita kena banyakkan istighfar, kemudian kita minta keampunan, kita banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana dalam proses penyucian itu insya-Allah ada keberkatannya. Mudah-mudahan kita dipertemukan pada malam Lailatul Qadar itu. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga antara perkara yang boleh kita lakukan ialah kita senaraikan apakah ibadat yang kita nak buat. Jangan kita terlalu tamak hanya melihat kepada fadilat semata-mata, bahkan kita mengejar kepada amalan yang terlalu banyak hingga kan tidak buat semuanya. Sebab itulah kita kena ada perancangan, kita buat ataupun kita senaraikan ibadat ataupun amalan apakah yang akan kita buat untuk kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Jangan kita hanya pandai senara terlalu banyak tetapi satu pun kita tidak buat, maknanya terlepas pada malam Lailatul Qadar. Tumpukan kita tumpukan tuan-tuan, tumpukan kepada amalan-amalan yang kita rasa kita boleh buat dan kita mampu buat.
Di samping itu, kita nak meneruskan ataupun kita nak melakukan ibadat yang kita rangkakan itu, yang kita jadualkan itu, yang kita persiapkan itu untuk kita mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan penuh ketenangan kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga tuan-tuan, yang terakhir, antara tip ataupun perkara yang saya boleh kongsikan bersama tuan-tuan ialah kita senaraikan apakah hajat kita. Bila mana sampai kepada 10 malam terakhir Ramadan, maka kita sentiasa ulang, sentiasa sebut, kita sentiasa doakan apakah hajat-hajat kita yang kita mahukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan jika terkena ataupun jika pada malam itu seandainya telah ditakdirkan bahawa pada malam itu malam Lailatul Qadar, kita sudah pun buat apa yang kita senaraikan, kita telah pun berdoa dengan apa hajat-hajat yang kita mahukan, maka insya-Allah mudah-mudahan kita akan berada, kita akan dapat malam Lailatul Qadar itu tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah semoga perkongsian saya ini dapat memberikan peluang kepada kita semua untuk kita mencari serta kita mendapatkan malam Lailatul Qadar yang impi-impikan oleh semua ummah ataupun yang diimpi-impikan oleh kita semua. Kerana apa? Kerana sukar untuk kita mendapatkannya. Tetapi tuan-tuan kena ingat, walaupun sukar, tidak mustahil malam Lailatul Qadar itu akan menjadi milik kita tuan-tuan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian perkongsian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.